di luar sana kadang-kadang memperli saya, apalah peranan saya sebagai timbalan menteri, duk bagi tazkirah, kadang-kadang duk bagi tip-tip dalam TikTok ke dalam video. Sebenarnya ini kerja dah puluhan tahun, lebih pada 30 tahun dah saya buat kerja ni sebenarnya. Saya dah memberi tazkirah ni lama sangat dah, sejak saya beritahu, sejak daripada saya muda lagi. Maka duit saya tu 85% gaji saya bahagikan untuk rakyat. Kadang-kadang saya tak ada duit pun, saya tak akan tunjuk pada ibu saya tak ada duit. Saya akan bagi setiap bulan kepada ibu saya, tak miss kepada ibu saya. Tiba-tiba saya terfikir kan, bagaimana Datuk boleh membahagikan masa antara keluarga, anak 12 orang dengan tanggungjawab seorang pemimpin, dan apa yang prinsip yang Datuk pegang? Tapi apabila dah Allah tetapkan, Allah mudahkan saja. Alhamdulillah, sampailah saya bersalin, saya meneruskan kerja-kerja sebagai senator. Kemudian apabila habis senator 6 tahun saya berada di Dewan Negara, terus menjadi pentadbir ketika itu di bahagian halakot sebagai timbalan ketua penolak halakot negeri. Kemudian terusnya cukup 1 tahun saya bekerja di Jabatan Agama. Sebelum tu dah jadi pegawai dakwah dah. Tapi apabila dah habis senator, break 1 tahun, ketika itu bekerja di bahagian pentadbiran di Halakot Negeri Kelantan. Kemudian arahan supaya saya meletakkan jawatan supaya saya bertanding. Subhanallah, bertanding Dewan Rakyat. Masa tu lawan calon kita seorang muslimin lelaki, ketua masa tu Allahyarham Ustaz Afendi, dia dah meninggal. Jadi masa tu saya memang saya kata, boleh ke saya ni nak masuk ahli parlimen, bukan mudah nak berlawan dengan orang lelaki pula, pemuda lagi. Tapi semangat yang diberi oleh pimpinan, insya-Allah kaklah boleh. Itu semangat. Begitu juga kat suami saya, insya-Allah boleh apabila bukan kita minta jawatan ini. Saya tak pernah minta jawatan, tapi adalah diminta oleh jemaah. Masa itulah saya belajar bagaimana nak bahagikan masa. Alhamdulillah, Allah mudahkan sehingga saya berjaya. 3 kali saya bertanding dalam pilihan raya, 3 kali alhamdulillah Allah bagi kemenangan. Dan setiap kali saya bertanding, majoriti bertambah setiap tahun. Kali pertama 4,000 lebih majoriti, kali kedua 6,000 lebih, kali yang ketiga pilihan raya yang baru ni 7,000 lebih. Jadi ketika itulah masa tu Allah uji ketika saya dalam keadaan bertanding pilihan raya kali yang kedua, tak silap saya, penggal yang kedua, anak saya yang saya kata meninggal umur 6 tahun tu sakit. Anak sakit. Jadi saya dah merasai bagaimana ujian apabila berdepan dengan keluarga sakit. Anak saya, doktor dapati buah pinggangnya bocor ketika dia lahir lagi. Tapi apabila umur 4 tahun baru dapat tahu buah pinggangnya tu bocor. Jadi ketika itulah dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, saya bergilir dengan suami. Ketika itu sangat mencabar doktor. Saya bergilir dengan suami sebab ketika itu baru orang kempen pilihan raya. Nama kita ni baru telah dipilih sebagai calon. Masa itu kena dalam tempoh berkempen, malam saya tidur dengan anak saya di hospital. Saya hanya tidur di atas simen lantai hospital dengan anak di tepi katil. Sebab siang hari saya kena berkempen. Bergilir dengan suami pula. Suami jaga siang, suami saya tak ambil cuti tanpa gaji 1 tahun. Terpaksa korban kerana saya tak boleh fokus jaga anak di hospital sebab saya kena bertanding pilihan raya. Walaupun tanpa gaji tak apa, dia kata sebab korban nak jaga anak. Ketika itu anak sakit. Jadi suami jaga siang hari, saya jaga malam hari. Orang tak tahu saya malam saya sikit sangat tidur, tak tidur menjaga anak. Siang hari pula berkempen pagi sampai petang untuk kemenangan perjuangan Islam. Bukan mudah. Letih Tuhan saja tahu. Jadi sebab itulah kalau dalam keadaan begini perlu kepada kekuatan.
perlu kepada kekuatan kita sebagai ibu, sebab jawatan ini bukan menjadi idaman utama. Yang saya nak ialah Islam menang. Yang saya nak ialah bagaimana Islam boleh mentadbir. Jadi sebab itulah dalam keadaan kita diuji oleh dengan anak, apabila kita meletakkan anak, saya mengingat gini, kalau saya tak berjuang pun anak sakit tetap sakit juga. Tapi walaupun anak saya di hospital, dalam keadaan saya tak berhenti perjuangan ke anak, alasan anak sakit di hospital, insya-Allah dengan orang panggil pengorbanan kita ni, Allah bantu kita. Alhamdulillah. Dalam keadaan itu boleh handle keluarga. Alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi Allah uji saya banyak dalam perjuangan ni sebenarnya. Kalau nak tulis rasa tak habis nak tulis banyak sangat. Dalam keadaan itu dicemuh, diperli, boleh musuh-musuh, macam-macam. Dalam kita berdepan dengan cabaran, sehingga suami saya di orang-orang yang paling banyak memberi kekuatan kepada saya. Suami saya masa dekat dengan nak hari mengundi tu, mesej daripada musuh untuk melemahkan, saraf untuk melemahkan semangat saya di macam-macam. Boleh kata 5 minit sekali dihantar mesej kepada saya supaya saya ni lemah semangat, down, supaya saya tak teruskan untuk berdepan dengan pilihan raya. Maknanya saya berdepan dengan cabaran dalam keluarga, anak sakit. Saya berdepan juga dengan musuh yang sedang torture kita dengan macam-macam cabaran, dengan fitnah saya, dengan macam-macam lah. Saya tak tergamak nak sebut kadang-kadang perkataan yang dilemparkan kepada saya, dalaman luaran uji oleh Allah. Ketika itulah suami saya memberi kekuatan pada saya. Dia kata jangan baca telefon, jangan baca mesej. Biar dia pegang telefon. Sebab setiap minit ada torture dan melalui telefon. Dia pegang, dia kata banyakkan zikir, fokus. InsyaAllah Allah bagi kemenangan. Selepas itulah saya duduk dengan zikir, boleh katakan tidur dengan tak berhenti lidah saya dengan zikir sahaja. Ya Allah, permudahkanlah saya pergi ceramah, saya pergi kempen, sehingga ketika tu dekat 2 hari nak pilihan raya, suara saya ni hilang terus. Sampai saya hanya bercakap dengan mak saya hanya bahasa isyarat. Nak minum air pun tak boleh, nak cakap dah habis dah suara. Bayangkan ceramah malam saja 6-7 tempat, siang hari tak tahu berapa tempat. Bayangkan kita nak round 3 seluruh parlimen. Lepas tu kita dalam masa yang sama bekerja dengan anak sakit, kesihatan kita, tetapi Allah jaga. Alhamdulillah, tak demam saya. Tak demam. Suami saya 2 kali demam. Anak yang membantu saya, sepupu saya membantu saya pun demam. Tetapi Allah bagi, alhamdulillah saya tetap sihat. Cuma suara saya hilang. Hilang kerana dah terlalu kering, mungkin terlalu letih sangat ke macam mana, tak bercakap. Tapi saya kata saya serah pada Allah lah. Saya dah berusaha untuk kemenangan Islam. Saya ajak masyarakat undi saya bukan untuk saya tapi untuk Islam. Itu je. Jadi alhamdulillah, apabila habis kempen, Allah bagi kemenangan. Yang saya pada malam nak bilang undi tu saya tak nak pergi. Saya kata tak apalah, kalah pun tak apa. Sebab saya bukan nak pun jawatan ini. Tetapi keputusan tetap Allah bagi kemenangan. Itulah nak ceritanya, bukan mudah nak capai sebuah kemenangan. Dan dalam kita nak mencapai kemenangan ini, nak jaga ni, Doktor, pengorbanan kena tinggi. Pengorbanan kena tinggi. Saya nak cerita satu-satu banyak sangat. Pengorbanan ni yang pertama, pengorbanan diri. Daripada keletihan, kepenatan. Yang kedua, pengorbanan harta benda. Saya ingat pengalaman menjadi wakil rakyat. Dalam keadaan masa tu kita adalah pembangkang, bukan kerajaan. Kita hanya pembangkang. Saya daripada tahun 2000 hingga 2006 jadi senator sebagai pembangkang. Daripada 2008 sehingga barulah baru kita jadi kerajaan, baru 2 tahun. Baru tahun 2020 baru kita jadi kerajaan. Daripada 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kita jadi pembangkang. Berapa tahun kita jadi pembangkang? Ketika itu 1 sen pun peruntukan tak diberi kepada ahli parlimen. Kita hanya dapat allowance gaji kita itu je. Daripada kerajaan persekutuan masa tu semua pembangkang RM1 pun tak dibagi peruntukan. Saya nak rakyat masuk kampung, rakyat nak minta tolong zinc, atap tiris. Anak macam-macam isu, sekolah tak boleh bayar yuran, jalan, batu tak ada, ya Allah. Macam mana saya nak guna? Maka duit saya tu 85% gaji saya bahagikan untuk rakyat.
Adik-adik cuba bayang kalau adik-adik bekerja sebagai doktor, adik-adik bekerja sebagai guru. 85% gaji kita daripada pendapatan bulanan yang kita dapat, kita bagi untuk masyarakat. Hanya 15% je guna untuk diri sendiri. Sebab itu saya berbelas tahun saya jadi wakil rakyat. Satu gelang pun saya tak ada, satu cincin pun saya tak ada. Saya korban gaji saya untuk rakyat. Ketika itulah saya ingat lagi, dalam keadaan kita tak ada duit, dalam keadaan kita miskin, macam-macam lah. Tapi kita teruskan perjuangan sebab kita berjuang kerana Allah, bukan kerana manusia. Jadi ketika itulah saya ingat lagi, sebab banyak sangat ada masjid yang minta tolong tu, bulan Ramadan minta macam-macam. Macam mana kita nak bantu rakyat? Ketika itulah saya berjumpa dengan seorang kawan saya yang bekerja dengan bank Islam. Saya kata saya nak mohon, saya nak buat pinjaman bank. Kalau boleh saya nak pinjaman ni personal loan dalam 100,000. Dia tanya untuk apa kalau nak pinjaman? Nak beli tanah ke tak? Saya tak beli harta. Duit ni saya nak beli, saya nak guna untuk bantu rakyat miskin. Dia terkejut pegawai bank sebab tak ada orang buat macam tu. Tapi dia kata tolonglah kalau boleh bantu saya bayar sikit-sikit bulan. Doktor nak habiskan hutang tu berapa tahun? Saya ingat dekat 10 tahun saya bayar. Nak habiskan hutang, duit tu 1% untuk rakyat, bukan untuk saya. Duit itulah saya masuk kampung ziarah, orang ibu tunggal, orang tak tahu. Sebab saya tak ada peruntukan ketika itu. Orang tak tahu. Sebab tu orang yang faham, orang tak akan kata. Kita ambil kesempatan sebagai wakil rakyat. Dan ketika itulah saya korban, duit saya pinjam duit personal loan 100,000. Saya guna duit tu untuk rakyat, beli kursi roda, mana yang perlu kursi roda. Kadang-kadang kita minta lambat dapat. Bayangkan dengan kalau rakyat ni ramai sangat. Jadi nak macam-macam di pusat imak saya tu, Masya Allah, kalau kita masuk kampung 1,000 sehari tak cukup dengan rakyat ni, macam-macam zinknya, kadang-kadang bil api pun pergi lagi hantar pejabat. Pernah pengalaman saya doktor, kadang-kadang ni pengalaman lucu lah. Pernah satu keluarga, tak tahulah mungkin dia ni kurang ni sikit, datang ke pejabat minta lesung yang buat sambal tu. Saya kata Masya Allah, kenapa? Bukan minta lesung, dia minta ulu sebab dia berbalah dengan suami dia. Suami dia tak tahulah, saya pun tak faham. Saya kata mungkin dia ni kurang sikit lah kot. Saya kata saya bagi duit je lah pergi beli. Saya tak sempat nak pergi kedai lesung kat mana. Pergi datang macam-macam, minta beras, minta kain. Ya Allah. Jadi sebab itu kita tak boleh tak ada duit. Tak boleh tak ada duit. Kadang-kadang yang miskin mati. Tak ada. Saya pernah jumpa satu keluarga meninggal. Suami meninggal. Dia pergi peluk saya, Kak lah, duit saya hanya ada RM1. Hanya ada RM1, orang miskin. Suami saya meninggal. Macam mana saya nak urus jenazah suami? Itulah. Sebab itulah kita wakil rakyat ni kena ambil lah. Kena sediakan kain kapal, kena bagi duit untuk urus jenazah. Kadang-kadang saya bagi duit untuk gali kubur, saya bagi duit untuk kos-kos pengurusan jenazah. Kita kena bayar. Jadi bukan mudah nak jadi seorang wakil rakyat. Pernah pengalaman saya cerita benar, berlaku satu kebakaran. Kebakaran yang melibatkan 8 buah rumah. Saya hanya ada duit RM200 je dalam beg. Masya Allah, saya dengan suami pergi ziarah kebakaran. Ambil duit tu, bagilah kepada, takkan nak bagi RM10, dia ramai. Ni, melibatkan berapa rumah, saya bagi semua duit RM200 tu. Bagi-bagilah, letak. Allahu Akbar. Lepas tu suami tanya, lepas ni kalau ada kematian, sebab kematian untuk makluman doktor, sebulan RM5,000 tak cukup untuk ziarah mati saja, tak cukup. Setiap hari dalam kawasan saya purata 3 orang sehari. Purata 3 orang. Tu biasa. Kadang-kadang 6 sehari meninggal. Jadi bayangkan kalau kita bagi RM100 satu keluarga, kalau 6 orang RM600. Tu kalau bagi satu, kadang-kadang kalau keluarga miskin saya bagi kadang-kadang RM200 ada satu keluarga, kadang-kadang bagi RM300. Tengok keadaan. Tengok kemampuan keluarga. Tapi maknanya masa saya jadi pembangkang dulu, sikit je bagi RM50 je. Sebab tak mampu. Jadi masa tu saja duit untuk saya kena spare untuk ziarah kematian, sebulan duit gaji tu RM5,000 tu tak boleh usik. Memang ini untuk ziarah mati je. Bayangkan adik-adik sekalian, ni mungkin orang biasa tak faham, tak tahu. Sebab semua kematian saya pergi. Ada sakit saya akan pergi. Allahu Akbar. Jadi apabila suami kata nanti kalau ada kematian hari ni kita nak ziarah dengan duit mana?
Saya pun kata, ya betul lah sebab duit kita dah habis gaji tak dapat lagi. Mungkin seminggu lagi baru dapat gaji, duit dah habis dah bagi sedekah kat orang rumah terbakar. Kami suami isteri ni dialog, tak ada duit. Macam mana nak buat ni? Dan duit suami pun saya pinjam. Jadi ketika itulah saya doa pada Allah, ya Allah, bantulah kami ya Allah. Engkau tahu aku dalam memerlukan bukan untuk diriku tapi untuk bantu orang lain. Subhanallah, memang ajaib. Tak sampai 10 minit lepas kami berdoa, lepas kami berbincang dengan suami isteri, kami terima panggilan daripada sahabat daripada Kuala Lumpur. Dia kata, Kak Lah minta nombor akaun, saya nak bagi zakat pada Kak Lah RM2,000. Saya terkejut sebab saya tak minta pun dengan dia. Saya kata duit zakat ni gunakanlah untuk rakyat Kak Lah dan kawasan Kak Lah. Subhanallah. Sebab itu saya yakin bahawa kerja kita Allah melihat kita. Allah melihat kita. Apabila kita buat kerja kerana Allah, Allah akan bantu kita insya-Allah. Jadi dalam melaksanakan kerja ini kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengharapkan manusia. Sebab manusia dia hanya nampak keburukan. Kadang-kadang dia dengki pada kita. Dia tak tahu apa penderitaan kita, kesusahan kita. Dia hanya nak tengok benda yang tak elok je. Kadang-kadang manusia. Sebab itu kita kena banyak sabar, banyakkan doa, banyakkan hubung dengan Allah. Sebab itulah Kak nak pesan kepada adik-adik yang bakal jadi pemimpin akan datang. Yang pertama sekali kena jaga solat malam, jangan tinggal. Qiyamul Lail. Kena jaga Quran, jangan tinggal tiap hari baca Quran. Kena jaga solat sunat duha, solat ni kena jaga. Dan kena jaga hubungan dengan ibu bapa. Kak Lah masih ada ibu. Dan ibu inilah yang sebenarnya yang banyak mendoakan Kak Lah. Yang menangis bersama, yang suka bersama adalah ibu saya. Ketika itulah saya apabila dalam keadaan sangat tenat, saya akan kembali kepada ibu. Kata saya, doakanlah. Saya cerita orang yang paling saya hargai dalam hidup saya pada suami saya adalah ibu saya. Dan ibu saya selalu doakan saya. Dan saya rasa saya berada di sini pun kerana doa ibu saya. Siapalah saya? Saya tak ada siapa, tak ada apa, tetapi saya buat baik pada ibu. Kadang-kadang saya tak ada duit pun, saya tak akan tunjuk pada ibu saya tak ada duit. Saya akan bagi setiap bulan kepada ibu saya, tak miss kepada ibu saya. Saya akan kadang-kadang apa yang saya nak pakai, kadang-kadang ada baju, kain-kain yang baik orang bagi kat saya. Saya tengok, saya ingat, saya kata tak apa. Berikanlah hak terbaik tu itu ibu saya. Saya pakai hak harga murah je, hak mahal saya akan bagi kepada ibu saya. Inilah saya nak nasihat kepada anak-anak muda hari ini supaya buat baiklah kepada ibu bapa. InsyaAllah tidak ada erti hidup kita kalau kita tidak berbuat baik pada ibu bapa kita. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Ini pengalaman. InsyaAllah apabila kita buat baik pada ibu bapa, keberkatan ada dalam hidup kita. Nak cerita bagaimana saya bagi masa sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat sebenarnya kerja sangat berat. Tetapi apabila kita ditaklifkan oleh jemaah, kita kena terima dengan sabar. Kerana ini adalah kehendak jemaah, bukan kehendak kita. Saya mulakan tugas sebagai wakil rakyat, biasanya saya turun rumah sebelum PKP lah. Kalau masa PKP ni lain suasana. Sebelum PKP saya akan turun daripada rumah sebelum subuh. Biasa saya bangun awal dengan suami, solat qiyamul lail bersama. Lepas tu biasanya setengah jam ataupun 20 minit sebelum azan, saya akan turun keluar daripada rumah bersama suami, kadang-kadang bawa anak-anak. Saya akan solat berjemaah dengan rakyat, bergilir kampung. Subuh hari ni di masjid ni, esok subuh di masjid lain, lusa di masjid lain. Saya gilir. Daripada subuh tu lah, lepas subuh tu biasa kalau ada ruang yang sesuai, saya bagi kuliah, saya bagi tazkirah kepada masyarakat penduduk kampung supaya menjadi insan bertakwa kepada Allah. Jadi saya ni sebenarnya daripada saya muda lagi, saya sentiasa bagi ingatan, tazkirah, tip-tip. Jadi kalau kadang-kadang netizen di luar sana kadang-kadang memperli saya, apalah peranan saya sebagai Timbalan Menteri, duk bagi tazkirah, kadang-kadang duk bagi tip-tip dalam TikTok ke dalam video. Sebenarnya ini kerja dah puluhan tahun, lebih pada 30 tahun dah saya buat kerja ni sebenarnya.
Saya dah memberi tazkirah ni lama sangat dah, sejak saya beritahu, sejak daripada saya muda lagi. Sebab peringatan tu penting bagi setiap orang beriman. Sentiasa bagi ingatan, sentiasa bagi tazkirah. Dan saya kalau dengan rakyat pun saya bagi ke surah, saya bagi tazkirah. Bukan saya nak mengada-ngada, tapi kerana sayang ke rakyat Malaysia. Saya melihat bagaimana keruntuhan institusi rumah tangga. Banyak penceraian berlaku. Isteri durhaka pada suami, suami tak menghormati isteri. Rakyat ini perlu dididik, perlu dibina. Jadi sebab itulah kita perlu didik mereka dengan ilmu. Dan biasanya saya akan biasanya bermula daripada subuh, kemudian lepas subuh biasanya saya akan ziarah terus. Kalau hari itu hari tak ada mesyuarat, saya akan terus tanya khabar daripada imam, daripada penghulu di situ. Ada tak ibu tunggal, anak yatim ataupun orang sakit terlantar yang belum saya ziarahi. Sebab tu di dalam kereta saya sentiasa ada barang. Jarang tak ada barang. Sentiasa ada bakul makanan. Sentiasa ada apa-apa yang keperluan yang saya boleh sedekah kepada orang miskin. Sentiasa ada dalam kereta. Tak pernah tak ada. Jadi apabila ni saya akan ziarah. Biasa saya akan ziarah, saya akan bawa, kalau pagi, kalau sesuai ni saya akan beli nasi. Saya akan cari kedai-kedai nasi yang orang miskin. Saya tengok kedai-kedai kampung yang kurang pelanggan, saya akan beli untuk tolong peniaga tu. Saya beli banyak dalam 30 bungkus. Maka saya beli nasi tu saya agih pada orang miskin. Gembira mereka. Kadang-kadang saya pergi rumah ibu tunggal sakit. Saya sampai dia tak bangun lagi kerana dia sakit. Dia hanya bangun duduk dalam perangai. Saya hantar nasi belauk, nasi bungkus ni dalam kelambu dia. Dia terkejut sebab dia kata wakil rakyat hantar nasi dia pukul gelap lagi tanah ni, ayam pun tak apa nampak lagi. Lepas subuh saya pergi ziarah dia, bawa nasi. Saya kata sebab saya nak bagi masa saya terhad, ini je masa yang saya ada. Sedekahlah apa yang kita boleh sedekah. Saya biasa buat ziarah pagi, tengah hari, kadang-kadang petang. Pernah saya ziarah satu hari sampai 30 rumah. Sebab tu dalam satu tahun saya berziarah dalam beribu rumah. Saya ziarah. Apabila saya jadi Timbalan Menteri, saya tak boleh buat macam tu lagi sebab masa saya sangat terhad. Saya banyak kena bertugas di Putrajaya. Tetapi terus tugas ini diteruskan oleh staf saya dan anak-anak saya, pembantu saya. Alhamdulillah ada 2 orang anak saya memang bekerja sepenuh masa dengan saya, membantu saya. Dan dalam pengorbanan, dalam kita menyampaikan kebajikan dalam masyarakat kena tinggi. Saya nak cerita bagaimana cerita yang saya buat gambar yang junjung berah tu. Ini berlaku ketika banjir tahun, saya tak ingat saya 2014, masa banjir besar. Masa tu kawasan Rantau Panjang adalah kawasan di antara yang banyak yang dikenami banjir. Dan saya sentiasa bersama dengan penghulu dan setiap penghulu saya bagi bot. Ada bot. Memang setiap penghulu tu kita bagi perahu dan bot. Bukan tak ada perahu, bukan ada bot. Tetapi kena faham, orang yang tak biasa berdepan dengan banjir, dia tak faham bentuk muka bumi. Dia tidak macam sungai. Ada tempat yang rendah, airnya dalam. Ada tempat yang tinggi, airnya tohor. Maknanya air cetek. Jadi berlaku di kampung itu adalah di kampung Bagus, kampung 3, cabang 3 Bagus, di mana di sebelah jalan ni airnya dalam sebab dia menghala ke Sungai Godok, tapi di sebelah sini airnya cetek, hanya paras buku lali. Jadi kalau kita nak angkat perahu susah, berat perahu. Sebab kita nak perahu daripada sebelah sini, nak hantar sebelah sana tak boleh. Jadi masa tu bincang dengan penghulu, dengan pimpinan tempatan dan beberapa pemuda ketika itu. Dia kata kalau kita angkat perahu susah. Lagipun lorong yang tempat nak hantar, ada 6 keluarga di situ tak silap saya. Ada makcik tu sakit, dia sangat dia sebut nama Kak Lah. Saya dengan masyarakat ni terlalu rapat. Macam keluarga. Kalau lama tak jumpa tu dia macam rindu, macam saudara. Jadi ketika itulah kalau ada apa-apa mereka akan sebut nama saya, Kak Lah tak ada ke, Kak Lah tak ada, macam disebut anak dia. Jadi saya ni maka tu saya kata tak apa, saya pergi sendiri. Nak pergi dengan perahu, nak angkat perahu tu berat jauh. Jadi cara paling mudah ialah kita harung je air.
Jadi ketika tu ramai, bukan saya seorang ya, ramai yang turun. Cuma dalam gambar tu saya tak ingat yang siapa yang ambil tu, dia ambil gambar saya seorang. Tapi dengan 2-3 orang je nampak. Sama brigade muslimat. Tetapi sebenarnya ramai. Saya nak hantar barang tu brigade, mula-mula brigade yang angkat beras tu. Dia tolong angkat. Tapi sebab dia rendah sikit pada saya, beras tu nampak nak celup air. Saya kata mari saya pegang beras, nak selamatkan beras. Supaya beras tu tidak kena air. Saya pun angkat letak atas bahu dulu. Letak atas bahu pun nampak air tu semakin dalam. Sebab air paras dada ni. Memang mengharung air. Saya dah biasa dengan banjir. Orang yang tak biasa dengan banjir, dia takut. Saya daripada kecil lagi dah biasa dengan banjir. Sebab saya berlahir di kampung dengan suasana di Rantau Panjang. Saya dah biasa sangat dengan banjir. Tak takut dengan banjir, tak takut dengan lumpur. Saya dah biasa. Jadi apabila harung banjir tu, harung air paras dada, air dah beras ni dah nak jatuh kat bawah, saya pun angkat letak atas kepala lah supaya nak selamatkan beras tu untuk hantar ke makcik. Bukan lakonan, saya tak berlakon. Saya hantar, jadi mungkin orang tak biasa tengok dia terkejut, tetapi bagi saya adalah satu perkara biasa. Jadi sebab itulah pengorbanan kena tinggi. Jadi sebab tu dalam melaksanakan kerja selalu kena sabar. Apalagi musim banjir, beratus ribu yang kita kena cadang duit untuk masa-masa banjir. Dan saya ingat lagi setiap tahun masa saya jadi pembangkang dulu, segala-galanya korban, duit dalam bank tu sampai kosong, habis saya guna. Dan pernah satu ketika saya guna kad kredit. Saya ada kad kredit, nak beli sardin tak cukup. Saya guna kad kredit semaksimal mungkin untuk beli sardin bagi pada rakyat. Bayangkan doktor, untuk kita nak bagi servis kepada rakyat, ini perlu kepada kos yang tinggi. Rakyat puluhan ribu. Bayangkan, dia tak tahu dia tak faham kalau kita cerita kita tak ada duit. Dia tak akan faham. Sebab dia kata kita wakil rakyat, sedangkan kita tak diberi peruntukan ketika itu. Maka itulah derma pun, alhamdulillah ada derma daripada sahabat-sahabat, tapi tak mencukupi kita korban. Jadi kad kredit saya guna, pinjaman bank saya guna, duit personal guna, habis guna. Saya serah pada Allah, ya Allah, engkau bantulah. Kita sudah buat yang setakat yang kita mampu untuk membantu orang-orang miskin. Pernah kalau di bulan Ramadan, saya turun sebelum sahur, saya bawa makanan pergi ke orang miskin, hulur kat dia. Sebab saya tahu dia tak ada lauk untuk bersahur. Pernah saya pergi satu rumah, hantar, saya menangis dalam hati. Nak hantar baju sekolah ke anak dia dekat dengan muska sekolah. Masa tu dia duduk tengah makan. Saya terkejut sebab dia makan di meja, lauknya doktor hanya budu sahaja. Ikan sekok pun tak ada, telur sebiji pun tak ada, nasi dengan budu saja. Dan ada pucuk, apa dia panggil, orang apa panggil, pucuk teh. Pucuk teh dengan budu. Dia ajak saya makan nasi. Saya menangis. Ya Allah. Nasib baik juga dia masih boleh makan. Tapi itulah orang miskin. Sebab itulah apabila kita dah biasa dengan suasana miskin, melihat orang miskin, kita tak boleh, sebab tu bermula daripada hari itulah saya tak boleh beli barang-barang mewah. Sebab saya tak tergamak, saya terbayang muka orang miskin. Setiap kali saya nak belilah emas ke, nak beli barang-barang yang untuk kita kata untuk ke diri sendirilah, saya akan terbayang, ya Allah, duit ni kan aku gunakan untuk mereka yang memerlukan. Memang itulah suasana doktor. Bukan mudah nak jadi seorang pemimpin. Perlu kepada keikhlasan, perlu pada pengorbanan. Minta maaf saya lebih masa. Ya. Terima kasih. Okay, insya